warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk semua seluruh akaun satu Malaysia. Satu Malaysia gitu. So welcome back to my YouTube channel Cikgu Pakar Kikiril by Miss Nisa. Jangan lupa untuk subscribe punya YouTube channel. Okay, dan share punya link YouTube channel ni dekat kawan-kawan you, classmate you, yang mana yang masih lagi sedang berusaha keras untuk completekan kerja khusus ni. Okay, dan if you ada apa-apa soalan, you boleh je drop any questions di bahagian komen. InsyaAllah ada masa Miss akan reply satu persatu setiap persoalan awak di bahagian komen YouTube I. Okay, alright. Okay, so ni adalah video I yang ke-6. Dah ke-6 dah. Video I yang ke-6. So untuk video yang sebelum ni I dah settle berkaitan part 1 berkaitan dengan pengenalan, cuba pengenalan. Part yang kedua I ajar macam nak kira inventory awal, kira modal awal. Part yang ketiga I ajar macam nak buat profil perniagaan. Part yang keempat I ajar macam mana untuk rekodkan belian dan tarikh-tarikan inventory. Part yang keempat baru ni, sebelum ni part yang kelima, iaitu nak record berkaitan dengan jualan tunai. And now part 6 I akan ajar you pula macam mana untuk record jualan kredit. Okay, so yang you sedia maklum, I punya video I takkan bagi semualah. Okay, so I just guide bahagian depan-depan. So selebihnya awak kena selesaikan sendiri based on apa yang Miss dah ajar. Okay, supaya awak belajar untuk buat juga sendiri, tapi Miss guide yang permulaan dia. Okay, alright. So kalau if you are ready, so let's go with our part yang ke-6, iaitu berkaitan dengan jualan secara kredit untuk kita nak completekan lampiran E, lampiran C serta kad inventory, insyaAllah. Okay, so if you are ready, so let's go everyone. Kita teruskan dengan part yang ke-6. Let's go. Okay, so kita continue dengan bahagian yang ke-6, iaitu nak completekan pula berkaitan dengan jualan kredit. Tapi sebelum tu, bagi tahu awal, tolong ya completekan jualan tunai yang Miss dah buat di bahagian yang kelima punya video tu. Tolong tengok balik, completekan itu dulu, baru you boleh proceed dengan this video. Kalau tak, you lost nanti apa yang Miss nak guide. Okay, so untuk jualan kredit, okay, apa step yang I nak you buat? This one actually I dah try and error. I buat macam tak boleh, So I rasa this one is the best way lah. Okay, macam mana awak nak buat yang ini. Okay, so apa yang I boleh suggest kat you adalah, okay, hari tu kan kita dah settle berkaitan dengan jualan tunai. Nampak tak JT dah settle. Okay, pulangan jualan pun dah settle hari tu kan. Kita jual dekat ni, lepas tu dia pulangkan 5. So I masukkan balik 5. Okay, I rasa 14 I tak buat kot dengan you. Okay, tak apa, I guide you untuk 14. Okay, tengok 14 hari bulan sekejap. Okay, untuk 14 hari bulan, no, belum lagi. Okay, I akan later on. Okay, so di sini, okay, padam dulu lah. Okay, so apa yang I nak you buat adalah, okay, I akan ajar you by inventory supaya I tak nak ada pengeluaran yang terlebih-lebih. Okay, so apa yang nak buat adalah, okay, kalau I nampak kat sini, okay, sini kita ada baki sebanyak 190. Okay, untuk jualan kredit, you dah sedia maklum tarikhlah 4, 12. Ini 14 4, 12. Lepas tu 15, 18, 20, 27, 29. Okay, mula-mula I main taruh je tau nombor. Tapi bila I tengok balik, I tak boleh main taruh je nombor. So apa yang I boleh suggestkan kepada you, apa yang I nak you buat adalah, I nak you buat macam ni. You tengok awak pergi dekat lampiran, I nak you fikir logik. Pergi kat lampiran E. Okay, kalau dekat lampiran E, untuk 4 hari bulan dia jual dekat 2 ejen. 13 hari bulan you jual dekat 2 ejen. 15 hari bulan you jual dekat 1 ejen. Nampak? 18 hari bulan you jual dekat 2 ejen, 20 hari bulan ada 1 ejen, 27 1 ejen, 29 1 ejen. So apa yang I nak you fikir logik adalah, kalau boleh untuk 4 hari bulan, 13 hari bulan dan 18 hari bulan, unit tu biarlah tinggi sikit sebab you jual dekat 2 ejen. Tapi untuk yang lain tu, unit tu mungkin you boleh kurangkan sikit. Sebab apa? Cuma ada 1 ejen saja. Okay, so macam mana Miss buat? Okay, contoh, tengok dekat sini cuma tarikh 20 hari bulan tu hati-hati sikit. Okay, tarikh 20 hari bulan jadi kita buat Okay, so 4 hari bulan I ada 2 ejen. So apa yang I buat dekat sini adalah, untuk 2 ejen, okay, sekejap ya. Okay, untuk 2 ejen I nak letak dekat sini sebanyak berapa? Okay, sebab kalau ikutkan banyak juga kerepek yang tinggal ni. So I akan letak sini 40.
sebanyak 40 I keluarkan. Kenapa I keluarkan sebanyak 40? Sebab I ada 2 ejen. Maksudnya nanti I nak jual dekat ejen yang pertama I akan jual di 20, dekat ejen kedua I akan jual 20. Okay. Dan untuk tarikh 12 hari bulan pun sama, I nak jual 40 juga. So nanti dekat ejen pertama I jual 20, ejen kedua I jual 20. Okay, untuk 15 hari bulan cuma ada satu ejen. Macam mana Miss tahu satu ejen ni? Dekat sini. Ni sebab tu 15 ada satu ejen. Macam mana Miss tahu PQRST ni? Sorry lupa nak bagi tahu. Pergi dekat bahagian lampiran C, cuba tengok 4 hari bulan. Lupa nak cakap. Okay, 4 hari bulan nampak tak? Jualan secara kredit dekat P dengan Q. Itu 4 hari bulan. Okay. Lepas tu 13 hari bulan jualan secara kredit dekat ejen R dan S. Jualan kredit. Okay. Okay, lepas tu 14 hari bulan ni, okay, nanti Miss akan terangkan kemudian. Yang itu berkaitan dengan pulangan barang. I kena jual dulu dekat ejen S, baru I akan cerita pasal jualan kredit. Okay. Okay, lepas tu untuk 15 hari bulan ni ejen T. Ejen T ni adalah 15 hari bulan. So hanya ada satu ejen. 18 hari bulan jualan kredit ada 2 orang, ejen P dan ejen Q. Lepas tu jualan kredit lagi pada tarikh 27 hari bulan hanya satu ejen, ejen T. Dan 29 hari bulan hanya satu ejen, ejen T. So kat situ lah Miss dapat. So boleh je you tulis kat sini. Tapi nanti tulis nama macam I nak nama I punya ejen Park, Kalisha, Rashid, ingat, Salsabila dan juga ejen Tulip. Okay. So itu tulis nama ejen you. Okay. So apa yang Miss buat kat sini? Miss kat sini kan. Okay, untuk per bulan sebab 2 orang I letak 40. 12 bulan 2 orang 40. 15 bulan cuma seorang. So tak nak letak banyak sebab seorang je. So bila seorang kat sini I akan taruh sini 25 je. I taruh 25. Okay. Lepas tu lagi jualan kredit 18 hari bulan ada 2 orang. 2 orang so I taruh sini 50. Awak buatlah awak punya. Kalau awak nak 30, so kalau 2 orang 15. Macam tu lah. Bahagi 2. Okay. Lepas tu 27 hari bulan seorang ejen I taruh dekat situ 30. Sukatilah letaklah. Okay, sebab apa I boleh letak besar? Sebab I nampak ada banyak lagi baki tinggal keripik I. So sebab tu I letak macam tu. Okay. Dan lepas letak macam tu, kita tengok semua orang tengok depan tau. 2 hari bulan, ini untuk keripik bawang fokus tau, keripik bawang. Produk yang pertama 40. So dekat 4 hari bulan ada 2 ejen, Park dengan Kalisha. Total I keluarkan 40. So I akan bahagikan dekat sini. Sini I letak 20, sini I letak 20. Tak kisah Miss, kalau I tak nak bahagi sama rata boleh tak? Boleh. Sini I letak 15, sini I letak 25. Boleh. As long as bila you tambah, you dapat balik 40. Miss, kalau I nak situ letak kurang sikit lebih boleh. Sini you letak 10, sini letak 30. Boleh. As long as bila you tambah, you dapat balik 40. Okay. Tapi kat sini I dah letak sini berapa? 20. Lepas tu untuk keripik bawang juga 13 hari bulan ada 2 ejen. I letak kat sini berapa tadi? 13 hari bulan 2 orang kan? I letak 40. So dekat sini I bahagi juga 20-20. Sebab I nak senang kira. Okay. 20-20. Okay. So bila I tambah nanti sini I dapat 40. Okay. Lepas tu 15 hari bulan 25. Seorang je. Tak ada nak buat apalah. So sini I letak 25 terus. Alright. Okay, lepas tu kita ada apa kat sini? 50 untuk yang ini 50 banyaknya. 50 2 orang lah. Ini 2 orang, 20 ni. Okey. 18. Sini. 18 hari bulan 50. Ni 50 18 orang. Okey. Ini bukan. Sorry ya. Ini JK bertambah. Dia bertambah. Kita jual secara kredit, dia tambah tak cukup. Nanti saya tunjuk you sekejap lagi 20 bulan. Okay. So 50 untuk 2 orang. So I letak sini berapa? I taruh dekat sini 15 dan 25. Okay, ini I letak lain sikit. 15 dan 25. Total 50. I bahagikan. Sini I taruh 15, sini I taruh 20. 20 pun boleh. Okay. I taruh kat sini 25. Boleh lah I bagi je lah sama rata.
Okay. Cuma untuk 20 hari bulan ni, 20 hari bulan ni awak tengok dekat lampiran yang atas tau. Ni. Muka surat 12. Ni muka surat 12. Okay, dia kata apa tu? Invoice pada 18 April kepada ejen P. 18 April kepada ejen P. 18 ni. Ejen P. Okay. Yang mana kepada ejen P terkurang kuantiti. So, yang ini hanyalah untuk bagi produk, dia bagi satu produk saja, tak payah letak banyak produk. So, awak boleh decide mana-mana produk. Awak nak decide produk 1, 2, 3, 4, 5 terpulang. Tapi macam I decide produk yang pertama yang mana I tulis kat situ, Agent Park terkurang kuantiti sebanyak 15 unit bagi produk kerepek bawang. I punya produk yang pertama berjumlah 135. Okay, so jadinya kat sini dekat 20 hari bulan I akan jual lagi dekat Encik Park sebanyak 15 unit lagi kerepek. So untuk 20 hari bulan ni dia tak melibatkan produk yang lain. Dia hanya melibatkan satu produk saja. Sebab tu kalau you perasan kat sini I buat 15 kan. So, bila 15 I akan jual dekat dia. So, 20 hari bulan ni nampak I keluarkan sebanyak 15. Okay. And ini pemahaman konsep asas. Tapi tolong confirm balik dengan cikgu awak. Kalau kita dah jual barang dekat customer tapi kita terkurang bagi barang, kita nak tambahkan lagi barang, menambahkan balik hutang dia. So, dokumen yang kita akan keluar adalah nota debit. Tapi please confirm balik dengan cikgu awak. Kalau kita nak kurangkan charge customer, kita bagi nota kredit kan. Tapi kalau kita nak tambahkan lagi dia punya hutang, kita akan bagi nota debit. So kat sini I tulis nota debit. So I tolak sini 15. So sini 15 kan. So untuk kerepek bawang, so 20 hari bulan, kuantiti ni I just tulis 15. So untuk yang lain ni tak ada. Tak ada. Sebab apa? Sebab 20 hari bulan tu hanyalah untuk agent P, hanya untuk satu produk. So produk lain ni tak ada. Sebab tu I terang. So kalau contohlah you kata, Miss, kalau I tak nak top up yang produk ni, I nak ambil produk yang kedua. So jadinya dekat sini tak ada. Sini tak ada, sini tak ada. Kalau kata you nak tambah produk yang kedua, Miss, I tak nak produk kedua, I tambah 3. So yang you akan letak dekat produk ketiga. So produk pertama 2, 4, 5 tak ada. So dia hanya ada satu je. So awak tukar lah, janganlah ikut Miss. Faham? So awak tukar kat situ. Okay, sebab tu kalau tadi sebab tu video sebelum ni Miss terangkan, untuk 20 hari bulan ni awak hanya nampak dekat satu tempat saja. Macam ni Miss nampak dekat 20 hari bulan ni dekat bahagian inventory pertama. So dekat inventory kedua tak nampak 20 hari bulan berkaitan dengan pulangan. Awak tak nampak dekat sini, tak ada 20 hari bulan, tak ada. Sebab I hanya adjust untuk produk yang pertama saja. Sebab produk pertama yang I cakap dia kurang. So I kena top up lah kat situ. Faham tak? Okay, itu untuk 20 hari bulan punya. Okay. Okay, lepas tu yang seterusnya sambung 27, 29, 30, 30. So dekat sini I buat sini 30, 30 sebab ada satu agent. So 30 lah, no choice. So I put here is 30, here is 30. Okay. Okay, lepas tu untuk harga jualan sebab ni kepada agent kan. So kepada agent you kena follow lah agent punya amount kita dah decide tu. Ni 9, 10, 6 ni yang kita dah decide. Tu I punya. So you kena ikut you punya, okay. 9, 10, 6, 6, 12. So I kena masuk lah. So amount ni semua sama. Okay. So sini I akan masukkan untuk kerepek bawang semuanya adalah 9 kan. So 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Lepas tu yang kedua tadi 10. I jual kat dia 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Okay. Dan seterusnya. So you follow je lah. So dekat sini I ada apa? 6, 6, 12. 6, 6, 12. Ni follow saja. Harga ni adalah ikut balik apa yang awak dah set awal-awal dulu. Okay. 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 So itulah cara dia. So awak letak unit yang 40 ni kan, yang I letak tu, I akan bahagikan dekat 2 orang, bagi kat 2 orang. Ini seorang letak je. Okay. Lepas tu kan, bila awak dah isi semua ni, awak dah isi semua ni kan, okay, dah isi semua cantik semua, barulah you boleh kira baki. Tapi ada satu benda isu untuk 14 hari bulan punya. Okay, tengok 14 hari bulan punya.
I nak guide settle inventory pertama untuk mudah untuk awak. Okay, untuk 14 hari bulan punya, tengok ni I dah isi siap. Pulangan barang niaga kepada ejen S. Ejen S tu yang ada dekat atas tadi ni. Okay, yang mana I bagi tahu kat situ adanya barang niaga kurang. So you letaklah apa-apa, tak kisah berapa unit. So tadi dekat ejen S mungkin I jual berapa banyak-banyak. So I nak kurangkan untuk kerepek bawang sebanyak 5 unit. So nanti dekat bahagian card inventory, dekat bahagian kerepek bawang sahaja yang awak akan nampak. Dekat produk yang pertama sahaja yang awak akan nampak. Awak tak akan nampak ke produk kedua, produk ketiga, 4, 5 awak tak nampak. Okay, kalau you kata kat sini nak tulis produk yang ketiga, so you akan nampak dekat 1, 2, you akan nampak dekat produk ketiga. So dekat 1, 2, 4, 5 produk awak tak nampak sebab awak tulis produk yang ketiga. So depends. Macam I letak produk pertama. So I kurangkan berapa? I kurangkan sebanyak 5. So untuk tarikh 14 hari bulan, 14 hari bulan, okay, I kurangkan sebanyak 5. So 5 kan. So jadinya I akan kurangkan kat sini sebanyak 5. Tambahlah yang tambah. Kenapa saya cakap tambah? Sebab customer pulang dekat kita, so barang kita bertambah. Okay, dia kurangkan, tambah, so kurang lagi, tambah. Faham tak masalah? Saya terang lagi sekali. Pulang barang daripada JS, customer pulang barang kepada kita, so barang semakin bertambah. So sebab tu kenapa dekat inventory I letak dekat bahagian masuk. Okay, dan bila customer pulangkan barang kepada kita, kita keluarkan nota kredit. Tapi sebab kita menjual, maka adalah salinan. So dokumen adalah nota kredit salinan. So pergi dekat inventory, tulislah nombor yang awak berkurang tu berapa. Macam I dekat 5. So this one I put as a nota kredit. Dan sebabkan dia pulang, maka barang I bertambah. Sebab tu kenapa I masuk dekat bahagian masuk. Okay, selesai. Okay, lepas tu kan, bila at the end awak nak kena check. Ni tak confirm lagi tau. Awak kena check. Sebab kalau let's say dekat bawah bahagian baki ni ada tulis siap. Awak kira awak dapat negatif. Awak kena adjust balik. Awak kena kurangkan balik amount ni. Kalau ataupun bawah ni awak macam terlampau banyak sangat, sampai 200 kan, Iman, nampak sangatlah bisnes awak tak bagus kan. Sampai banyak sangat kerepek yang terlebih tak terjual. So awak tambahlah sikit amount dekat sini. Faham tak? Faham tak maksud you kena logik dengan you punya nombor. Jangan terbanyak sangat, jangan terkurang sangat. Sebab nanti at the end ni kita panggil inventory akhir tau. Yang bawah ni tak naklah banyak sangat, tak naklah sampai negatif. Kalau macam I kan kalau boleh jangan lebih pada 100. Kalau boleh bawah 50 pun lagi okey. Maksudnya kita berjaya banyak jual. Banyak jual daripada kita simpan. Okay. So bila you kira, macam mana nak kira je. Okay, masukkan. Okay, by the way untuk jualan kredit, bila you jual barang secara kredit kepada customer, apakah dokumen yang akan terlibat? You akan bagi invoice dekat customer you. Tapi you bagi invoice apa? You akan bagi invoice asal. Yang you simpan invoice apa? You akan simpan invoice salinan. So you masuk sini invoice. Tapi tolong confirmkan dengan cikgu awak, adakah kena tulis perkataan salinan ke tak perlu. Tapi ni awak kena confirmkan cikgu awak. Okay, so yang JK ni semua dokumen adalah sama. Dia adalah invoice salinan. Alright, sebab kita jual kepada customer, customer simpan yang original, kita simpan yang salinan sahaja. Tapi tolong confirmkan perlu tak tulis salinan asal. Selalunya tak perlu, tapi tanya je. Okay, nampak semua dah terisi. So I nak check. I dah tahu dah sebenarnya, tapi I nak check je. Okay, so I nak check adakah dia ni. So macam mana nak check dia? Kalau pakai Excel senang. You ambil yang ini, you tambah yang masuk, you tolak yang ini. Lepas tu nanti you tiru je formula. Tak apa, nanti I buat live cara nak buat Excel tu. Okay, so macam mana buat? Okay, 200 tolak 10 sebab dia keluar. Bila keluar, I kena tolak. Masuk, I kena tambah. 200 tolak 10, 190. 190 ni keluar, tolak 40. Kat sini I dapat 150. Okay, sini I dapat 150. 150 tolak 15, 135. 135 tolakkan dengan 40, sini I dapat 95. 95 tambah 5 sebab masuk, dapat sini baru punya 100. Bertambah. 100 tolak 25, sini dapat 75. 75 tolak 10, sini dapat 65. 65 tolak 50, sini I dapat 15. So logik lah. Oh, patutlah 20 hari bulan ni beli baru sebab dah tinggal sikit. Macam tu lah. Faham tak? Padahal kita buat daripada awal gini. So bila at the end kita nampak cantik flow kita tu. Kita kan suka benda yang cantik kan. So ucapan kita pun nak cantik lah. Macam tu. Okay. So lepas tu 5 ni tolak.
215 tolak 15, sini berapa? Sini you akan dapat 200 tolak 15, 185. 185 tolak 30, 155. 155 tolak 30, 125. 125 tolak 18, 107. 107 tolak 30, 70. So cantik nombor dia. Tak banyak sangat. Tapi tolong tanya balik dengan cikgu awak, adakah cikgu awak nak bawah lagi daripada 50 ke macam mana? Kalau dia tak nak lebih 50, so you kena tambahkan sikit lagi pengeluaran awak, faham tak? So dia akan main-main dengan nombor dekat sini. So semua orang nombor takkan sama. Okay, you kena banyak main-main dengan nombor situ. Okay, selesai. Okay, so nanti untuk inventory akhir, nanti ni terus darab tau. Jumlah ni darab je. Ni darab ni dapat ni, ni darab ni dapat ni, ni darab ni dapat ni. Okay, nak dapat jumlah, you akan ambil yang baki tu darabkan dengan kuasa unit. Ni masuk sendirilah tak boleh bagi semua. Bahaya. Okay, so nanti amount yang akhir ni kan 77 darab dengan 6 dapat 462. So 462 ni akan jadi sebagai awak punya inventory akhir lah. So inilah inventory yang last kali yang ada di tangan awak. So yang ini yang awak akan isi dekat dalam ni, dekat lampiran G muka surat 22. Nampak tu, keripik bawah 462. So setiap amount yang bahagian bawah awak akan isikan ni. Kan, awak akan isikan. Nampak, ni 680, isi sini 680. Okay, yang ni dapat 40 last kali, isi 40. Tak nak tunjuk semua, tapi nanti you kena buat benda yang sama, faham tak? So end up you tambah semua. So inilah dia awak punya nilai inventory akhir. I tunjuk yang tu. Okay, yang tu faham tak yang tu? Clear? Okay, so tolong selesaikan. So apa yang I nak cakap sekarang ni adalah, sebab tu kalau you perasan kenapa Miss Nisa ni tak selesaikan terus semua ni baru masukkan inventory, sebab I risau I terlebih tolak inventory. Bila terlebih tolak nanti kat sini negatif. Macam mana tu? Sebab tu kenapa I bagi sini cantik dulu. Dah cantik baru I masuk dekat sini. Cantik lah. Okay, selesaikan dia. Okay, faham Okay, now okay, I dah terang untuk satu kad inventory. Nanti kad inventory lain cuba buat benda yang sama. Follow je apa yang I ajar. I dah terang detail sangat dah ni. Okay, tolong follow saja. Okay, tapi I nak ajar macam untuk record dekat lampiran C. Okay, macam mana? Okay, I akan completekan ini. I akan completekan untuk 4 hari bulan. Nanti lain semua awak akan follow yang lain Okay, so untuk 4 hari bulan, okay, 4 hari bulan dekat sini kacang dal. 4 hari bulan je buat Okay, untuk 4 hari bulan kacang dal I nak letak sini 50. Apa tadi? Invoice Linan Sebab apa I buat banyak? Sebab ada 2 orang. So 240 tolak 50, nanti I akan ada baki sini 190. Nanti bawah ni tolong buat yang lain Okay, 50. So I ada 2 orang, 50 I tadi 50. So dekat sini ada 2 orang, so I bahagikan. Dekat sini I letak 25. Okay, sekejap sebab I dah buat nombor siap-siap ni, sebab I takut nanti lari. Okay, so dekat sini sebab 50, so sini I letak 25, sini I letak 25. Okay, ni untuk keropok kacang dal, produk yang kedua. Okay, produk yang ketiga, keripik ubi pedas. Keripik ubi pedas adalah produk yang ketiga. Okay, produk yang ketiga I nak taruh dekat situ 4 hari bulan Untuk 2 orang ni I nak keluarkan sebanyak 45. So this one is in voice salinan 45 Okay, pergi dekat sini 45. So bila 45 ada 2 orang I bahagikan dia. So dekat sini I nak taruh sini 20, sini 25. So nanti 20 tambah 25 dapat 45. Okay. Okay, next inventory yang keempat. Yang keempat, 4 hari bulan untuk 2 orang pembekal. I nak tolak dekat situ sebanyak 40. Okay, yang ni 40. Produk yang ke-5, 4 hari bulan I nak tolak sini sebanyak 30. Tengok ni 140 tolak 30, 110 180 tolak 40, 140. I terus kira baki. Okay, produk yang keempat I keluarkan 40 untuk 4 hari bulan. Produk yang kelima I keluarkan 30. So I pergi dekat atas 4 hari bulan 40 kan. So 40 dengan 30. Okay, 40 untuk produk yang ni I akan asingkan. Yang ini I nak keluarkan 20. I nak jual dekat agent pub 20. Kali Isya I jual 20. Untuk tortilla ni total 30 kan I keluarkan tadi. So I akan kat sini 15, sini 15. Okay, selesai.
Okay. Lepas tu, semua tengok tuan-tuan I akan completekan ni sebab I nak tunjuk sampai lampiran C. Tapi yang lain ni semua I nak you buat sendiri, okay. So apa yang akan buat adalah I akan darabkan tau. warna kuning ni adalah total. So darabkan 20 kali 9 180 darab. Ini pun 180. 25 kali 10 250. Ini kebetulan sama je ni. Tak sama pun tak apa. Tak perlu sama pun sebenarnya. 120, 25 kali 6 150, 20 kali 6 120, 20 kali 6 120, 15 kali 12 180, 120. So kita akan totalkan jumlah. Jumlah tu yang RM tambah ni. Ni 180 tambah 250 tambah 120 tambah 120 tambah 180. Letak amount dekat situ. Dapat dari situ 850. Kuantiti ni, kuantiti nampak tu. Kuantiti tambah 20 tambah 25 tambah 20 tambah 20 tambah 15. Tambahkan dia. Saya tambah dapat 100. Kenapa kena tambah? Sebab untuk kita nak charge courier, dia akan tengok kuantiti. So yang ini 100 kan? 100 kan? I pergi tengok dekat table yang courier yang dulu tu. Kalau I jual sebanyak 100 unit, dekat sini range dia. So berapa charge dia? RM20. So I akan masukkan dekat situ RM20. Tu. Faham? Complete lah. I tunjuk lagi sekali. Untuk ni Kalisha. Jumlah tambah. So sini I dapat 880. 20 tambah 25 tambah 25 tambah 20 tambah 15. Kat sini I dapat 105. So kalau 105 unit, berapa charge courier dia? Check balik table. Ini RM30. So I put you as a 30. I just ajar untuk tarikh 4 bulan. Yang lain kena buat try. Now dah settle ni kan? You masukkan nilai ni dekat lampiran C, iaitu tarikh 4 hari bulan. Amount dia apa? 850 RM20, 880 RM30. Alright, ingat amount tu. Yang I punya amount pergi 4 hari bulan. Tu nampak jalan kredit. Masukkan lah. So agent Park dengan Kalisha. Tu nama I punya agent. Jumlah berapa tadi? 850 dengan 880. Courier tadi I dapat berapa tadi? 20 dengan 30. Masuklah. Sebab tu, siapkan dulu yang tadi. Jangan tengok kat sini. Pening. Siapkan inventory. Siapkan lampiran jualan kredit. Baru masuk dekat sini. Kerja pun senang. Tak pening. Faham? Jangan kat sini. Boleh je. Tapi nanti pening lah. Jangan. Follow je. So kat sini, apa dokumen dia? Tu dokumen apa? Awak jual secara kredit kepada customer. Maka awak akan simpan invoice salinan. Selesai lah. Sebab ni memang kita nak tentukan. So nanti untuk yang lain ni kan, untuk 13 hari bulan, 15 hari bulan, you buat lah. 18, 20, 27, 29. 20 ni I jalan sekejap. Sebab yang lain semua sama. Yang lain semua sama. Follow je tadi macam 4 hari bulan. 20 kita buat 20. 20 adalah agent Park. 15 kali dengan 9. 15 kali dengan 9 dapat sini 135. Sini adalah 135. Total I jual sebanyak 15 unit. Yang ini tolong confirm balik dengan cikgu awak, adakah ada perkhidmatan courier. Tolong confirmkan balik. Tapi kalau ikut logik, kalau kita hantar benda, mesti kita kena adalah perkhidmatan courier. Tapi tolong confirmkan balik. I tak berani nak cakap ni dia punya. You kena tanya balik cikgu awak. Sebab I cakap apa-apa guideline is the best is from your school teacher. So ni RM10 je charge. Tapi I letak je lah. Tapi nak kena letak ke tak, tolong confirmkan. Cakap dia, tolong confirmkan. Siapa-siapa yang dah dapat confirmkan, boleh tak nanti you chat dekat ruang komen, supaya kawan-kawan awak boleh nampak. Confirm kena taruh. Kata Miss, cikgu saya kata tak payah taruh. Tolong komen dekat bahagian YouTube bawah ni, bagi tahu tak perlu taruh. So 135 dengan RM10. So jadinya dekat tarikh 20 hari bulan, pergi dekat 20 hari bulan sini. Tu I dah masukkan. Yang mana kurang kuantiti sebanyak 15 berjumlah 135. So ini nanti confirmkan nak letak 135 ke atau 135 tambahkan dengan courier. Tolong confirmkan balik dengan cikgu awak. Yang ni I put nota debit tau. Sebab bila kita dah jual, lepas tu kita kurang bagi produk,
you nak tambahkan any quantity produk, so dokumen dia dalam nota debit. Itu selalunya lah yang kita buat. Tapi tolong confirmkan balik dengan cikgu sekolah awak. Okay, ini pun sama, tolong komen dekat YouTube bawah ni, kena letak nota debit ke atau invoice salinan. Okay, sebab ni berkaitan dengan agent, so this one is salinan lah. Okay, boleh. Okay, so yang lain tu yang ada JK tu ni, macam mana nak isi JK ni Miss? Tolong completekan dulu dekat inventory, tolong completekan dekat bahagian lampiran E. So then you akan boleh terus settle dekat bahagian lampiran C berkaitan dengan jualan kredit. So mana inventory ni semua ni, pastikan yang bawah ni macam ni Miss, cantik ni tinggal 17 unit. Yang ini tinggal 10 unit je. Yang ni Miss kira-kira Miss tinggal 10 unit sahaja. Ni Miss kira-kira Miss tinggal 85 unit. Cantik lah. Yang penting jangan jadi negatif. Itu penting. Okay, so tolong main-main dengan nombor kat dalam ni. Nampak macam sikit sangat lah, macam banyak sangat je lebih ni. Tambahlah sikit amount. So dah letak sini, you kena masuk dekat bahagian ni. Ulang lagi, tak tahu lah ni kira-kira berapa yang ulang ni. Okay, dah masuk dekat bahagian inventory, masukkan kat dalam ni juga. Pastikan amount bila ditambah ni sama dengan yang kat bawah tu. Okay, so selesaikan semua ni. Dah selesai dapat amount dekat sini. Okay, dah selesai dapat amount dekat sini, masukkan pula dekat bahagian sini. Sini. Okay, so buat benda sama. So repeat. Minta maaf lah, tak boleh nak buat sampai habis semua. Tak boleh. Okay, nanti dapat kena take down lah video Miss Risau ni. Macam bagi semua nanti student semua tiru. Risau. Okay, so saya tak boleh bagi semua. So tapi yang penting kalau I jelaskan, follow saja. Okay, alright. Okay, selesai untuk jalan kredit. So nanti next seterusnya kita akan completekan pula untuk lampiran yang ni, lampiran C kita akan buat pula selebih ni yang lain. Alright, so buat dulu, habiskan ni dulu. So stay tune untuk video I yang seterusnya. Okay, so for those siapa-siapa nak join punya private class, jangan lupa untuk WhatsApp I dengan segera. Tada, ni poster dia. Okay, so ni adalah subjek I akan ajar, accounts, maths dan admaths bagi level form 5 dan form 5. RM35 sahaja sebulan. Sebulan ada 4 kali kelas. Okay, so just WhatsApp kalau siapa-siapa yang nak join punya private class. I buat secara online, a small group class. Okay, I menggunakan app Zoom. Alright, okay, so I think that's all untuk video kali ini. Kita jumpa on the next video. Assalamualaikum, salam sejahtera and bye. Thank you. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe Miss punya YouTube channel and then like, share and comment. Okay, bye.